Kehebatan Islam bukan sahaja dapat dilihat melalui keberanian khalifah terdahulu menawan empayar besar dunia seperti Rom dan Parsi. Lebih daripada itu, pengaruh yang ditinggalkan tidak hanya berkembang di tanah jajahan, malahan tersebar jauh hingga meresap ke dalam aspek peradaban masyarakat di satu-satu negara. Buktinya, lihat sahaja keindahan seni bina masjid yang tiada tolok bandingnya seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Taj Mahal di India. Kekaguman manusia terhadap keagungan Islam telah dimanifestasikan ke dalam pelbagai bentuk baik melalui perbuatan maupun perkataan. Ikuti laporan wartawan Nabila Abdul Talib yang berkunjung ke pameran Taman Nurani, anjuran Galeri Petronas untuk melihat terjemahan seni pelukis tempatan mengikut kacamata Islam. Saksikan. Lambang kemegahan seni Islam seringkali dilihat pada kehalusan reka bentuk masjid. Ini barangkali kerana faktor kedudukan masjid yang diangkat sebagai lambang syiar dan peranannya sebagai institusi pendidikan. Bagi kebanyakan seniman Melayu Islam di negara ini, aspek kerohanian dan keislaman dianggap sebagai satu teras pengkaryaan yang penting dalam menyampaikan maksud karya mereka. Justru, tidak hairanlah sebahagian daripada karya yang dipamerkan pada pameran Taman Nurani ini mengambil masjid sebagai subjek yang menjadi fokus utama. Kurator Taman Nurani, Dr. Mulyadi Mahamud berkata, pameran ini memperlihatkan kepada umum cerminan fitrah pelukis yang segar terhadap kebesaran Tuhan. Kalau kita melihat seni daripada perspektif Islam, memang dia akan berpaksi kepada satu, yang mana akhirnya akan merujuk kepada mentauhidkan Tuhan. Artinya Tuhan adalah segala-galanya, Tuhanlah yang mencipta, dan segala hasil kesenian yang dihasilkan oleh para pelukis akan menjurus kepada itu. Bagi Awang Damit Ahmad, pelukis yang terlibat dalam pameran ini, pembangunan kesenian Islam di Malaysia masih dilihat bergerak mengikut dasarnya yang bermatlamat keagamaan. Jadi saya melihat perkembangan tu masih lagi diikut ya, walaupun barangkali pada ketika sekarang, especially di zaman contemporary ini telah ada pelanggaran ya dalam menterjemahkan karya-karya. Sebab ada pada ketikanya mungkin gambar-gambar seperti nude figure itu telah mula masuk ke dalam suasana seni lukis Malaysia. Garapan imej yang dihasilkan setiap pelukis berbeza mengikut elemen yang diselitkan dalam karya masing-masing. Seorang lagi pelukis, Hashim Hassan, memilih untuk mengangkat tragedi berdarah Sabra Shatila dalam menyampaikan mesej keamanan melalui lukisannya bertajuk Dir Yasin dikenang. Sangat Allah Subhanahu Wa Taala beri saya kelebihan boleh melukis ni. Satu macam pemberian yang kecil begitu. Saya patut manfaatkannya. Jadi saya rasa kalau orang lain cara berdakwah, kita boleh berdakwah melalui lukisan kita yang beri rangsang, buat teguran. Bagi artis cetakan kelahiran Jerman, Elsie Noh, beliau gemar melihat penyatuan keindahan Islam bersama unsur kemelayuan dalam hasil kerja pelukis tempatan. So they integrated the abstract pattern like Sulaiman Essa, Professor Sulaiman Essa. He had integrated and combined techniques from the like Mengkuang weaving or local techniques into geometrical pattern and colors which are reflecting Islam. So this was very interesting how things were combined in a new way. Pameran yang akan berlangsung sehingga 17 Februari ini menampilkan 56 hasil kerja dari 27 penggiat seni visual ternama tanah air. Kesemua karya ada yang menyentuh nilai kemanusiaan, aspek moral dan akhlak serta bermatlamat untuk menyampaikan rasa kerendahan hati terhadap hubungan manusia dan pencipta.
Sebut saja mengenai kesenian Islam, tentu ramai yang akan terfikir mengenai seni kaligrafi ataupun seni bina masjid yang mendapat pengaruh daripada negara Timur Tengah seperti Iran. Namun begitu, kesenian Islam sebenarnya berkembang luas di dalam berbagai medium. Pengaruhnya tersebar jauh ke seluruh pelosok dunia, bermula dari zaman keemasan Islam dan tetap bertahan hingga ke hari ini. Lebih daripada itu, kesenian Islam dibangunkan berlandaskan prinsip untuk membawa nilai keindahan yang abadi melalui konsep ketuhanan dan tauhid. Nabila Abdul Talib, jurnal bernama